Kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang jenis dan binaan frasa. Jenis dan binaan frasa. Terdapat 5 jenis frasa. Yang pertama, frasa nama. Kedua, frasa kerja. Ketiga, frasa adjektif. Dan yang keempat, frasa sendi nama. Dan akhir sekali, frasa keterangan. Definisi frasa dan cirinya. Frasa merupakan binaan yang boleh terdiri daripada 2 perkataan atau lebih, berpotensi untuk diperluas, tidak boleh dipisahkan daripada satuannya, tidak mengandungi subjek dan predikat. Terdapat 2 binaan frasa yang umum. Yang pertama, endosentrik. Frasa endosentrik adalah merupakan frasa yang mengandungi satu inti dengan keterangan atau peneran, iaitu frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Yang kedua adalah frasa exosentrik. Frasa exosentrik adalah frasa yang tiada satu pun daripada unsurnya boleh mengambil keseluruhan frasa tersebut, iaitu frasa sendi nama. Frasa nama. Frasa nama adalah frasa yang intinya ialah kata nama, sama ada kata nama tunggal, kata nama terbitan atau kata ganti nama. Terdapat 6 fungsi frasa nama. Yang pertama, sebagai subjek. Seterusnya, sebagai predikat, sebagai objek, sebagai pelengkap, sebagai unsur frasa nama dalam frasa sendi nama, dan akhir sekali sebagai unsur frasa sendi nama dalam frasa keterangan. Seterusnya adalah binaan frasa nama, iaitu inti campur penerang nama. Terdapat 14 jenis binaannya. Sila rujuk contoh yang diberikan. Selain itu, terdapat binaan frasa nama yang inti campur inti, iaitu inti campur inti dengan persamaan makna, seperti contoh yang diberikan. Satu lagi binaan frasa nama iaitu inti campur inti dengan pertentangan makna. Kita teruskan dengan hukum DM, iaitu hukum diterangkan, menerangkan. Contoh-contoh yang dipamerkan sekarang adalah yang mematuhi hukum DM. Sekarang akan mempamerkan contoh-contoh yang kekecualian hukum DM, iaitu unsur menerangkan mendahului unsur yang diterangkan. Frasa oposisi. Frasa oposisi adalah 2 frasa nama hadir serentak dalam satu ayat dan merujuk kepada perkara yang sama. Sila rujuk contoh yang diberikan. Selesai dengan frasa nama, kita teruskan dengan frasa kerja. Frasa kerja merupakan frasa yang binaannya terdiri daripada 1 perkataan atau lebih yang intinya binaannya ialah kata kerja. Terdapat 3 fungsi frasa kerja.
Yang pertama sebagai predikat. Seterusnya sebagai subjek. Dan sebagai peneran. Binaan frasa kerja dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama, frasa kerja tak transitif, dan satu lagi adalah frasa kerja transitif. Kita lihat dulu frasa kerja tak transitif. Sila rujuk contoh-contoh yang diberikan. Kita teruskan dengan contoh-contoh frasa kerja transitif. Kena pastikan bilangan objek dalam frasa kerja. Contoh ini mengandungi dua objek, iaitu objek tempat dan objek CP. Sila perhatikan contoh yang diberikan dan penjelasannya. Tukarkan dua objek kepada satu objek. Bagi contoh yang kedua ini, hanya terdapat satu objek, iaitu nasi tomato. Kepada tetamu hanya berfungsi sebagai frasa keterangan. Seterusnya kita lihat persamaan dan perbezaan antara objek dan pelengkap. Persamaannya adalah kedua-duanya terdiri daripada frasa nama dan sama-sama menduduki atau hadir tempat yang sama, iaitu selepas kata kerja. Manakala perbezaannya adalah objek hadir selepas kata kerja transitif, manakala pelengkap hadir selepas kata kerja tak transitif. Selain itu, objek hanya terdiri daripada frasa nama, manakala pelengkap terdiri daripada frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Akhir sekali, objek menjadi subjek apabila dipasifkan, manakala pelengkap tidak dapat menjadi subjek kerana tidak boleh dipasifkan. Frasa adjektif. Frasa adjektif adalah frasa yang binaannya terdiri daripada satu perkataan atau lebih kata adjektif sebagai kata intinya. Terdapat 4 fungsi frasa adjektif. Yang pertama sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai penerang bagi frasa nama, dan sebagai keterangan bagi frasa kerja. Terdapat 2 jenis binaan frasa adjektif. Yang pertama, binaan satu perkataan. Satu lagi adalah binaan 2 perkataan. Frasa sendi nama. Frasa sendi nama adalah frasa yang binaannya terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu kata nama atau frasa nama sebagai pelengkap. Terdapat 4 fungsi frasa sendi nama. Yang pertama sebagai predikat, kedua sebagai unsur penerang bagi frasa nama, sebagai frasa keterangan, dan akhir sekali sebagai pelengkap bagi frasa kerja tak transitif. Frasa keterangan.
Frasa keterangan adalah frasa yang berfungsi menerangkan frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendinama dalam ayat. Terdapat 4 fungsi frasa keterangan. Yang pertama sebagai frasa nama, kedua sebagai frasa adjektif, seterusnya sebagai frasa sendinama, dan akhir sekali sebagai kata adverba. Frasa keterangan adalah untuk menerangkan frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendinama. Ciri-ciri frasa keterangan adalah hadir pada akhir ayat, sebahagian daripada predikat, memberikan maklumat tambahan dan bukan frasa utama. Sila lihat contoh yang diberikan. Sampai sini saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi.